Madam. Okay, saya dah masukkan dalam grup. So minggu ni hari Sabtu nanti kita akan ada quiz. Quiznya tu sehingga yang sebelum selection. Maksudnya kamu kena tahu macam mana nak inputkan data, macam mana nak output, nak papak display on the screen, macam nak print. Lepas tu macam mana kalau calculation tu macam mana priority, semua kamu kena tahu. Yang tu semua kena tahu. Dan juga tentang problem solving step-step dia semua tu kamu kena tahu. So soalan dia 10 soalan objektif. Kamu akan diberi masa 15 minit untuk jawab pukul 10 pagi sehingga 15 minit. So sehingga 10-15 minit pagi. Okey. Bagi yang tak boleh ambil kuis masa tu, saya boleh WhatsApp saya dan saya akan bagi masa lain untuk ambil kuis. Saya harap yang tak ada apa-apa ni boleh ambil kuis waktu tu. Markanya adalah 10 marks. Lepas tu berkaitan dengan ini 10 markah 10 soalan tu 10 markah. Lepas tu untuk midterm ujian pula markahnya adalah 20 markah. Ujian ni pun berbentuk objektif tapi topiknya lebih luas lagi iaitu sehingga repetition structure, sehingga loop. So untuk ujian kamu akan merangkumi chapter, selection dan juga loop. Dan juga yang sebelumnya yang kamu buat untuk quiz juga termasuk sekali. Okey. Function semua tak termasuk. Untuk kamu punya ujian ni tak termasuk. Function semua tak masuk. So kamu kena tahu macam mana loop tu working. Lepas tu kamu juga perlu tahu tentang selection structure, how it works. So kamu kena buat semua latihan yang saya bagi tu kena buat. Semua latihan-latihan tu saya dah bagi kamu latihan sehingga loop tu. Kamu kena buat latihan tu supaya kamu lebih faham how bersedia untuk jawab ujian nanti. Ujian ni bukan minggu ni, minggu satu lagi ujian. Dan semua soalannya berbentuk objektif, 40 soalan objektif, 20 markah. Okay, satu lagi saya nak bagi untuk satu lagi kita punya assignment terakhir adalah group project. Group project kamu kena buat satu mini program, satu program yang bukan besar sangat, kecil je in the group. Satu group tu nanti saya akan dividekan dalam 7 ke 8 orang satu group dan kamu boleh hantar kamu punya group project tu dalam study week nanti, minggu. Saya akan bagi kamu lebih kurang dalam tempoh 3 minggu untuk buat group project ni. Okay, hari ini saya akan ajar kamu tentang file. Okay, saya akan ajar kamu tentang file. Sebab file ni penting untuk kamu punya group project. So saya ajar dulu, sambil-sambil tu saya akan masukkan tentang array. Supaya kamu tahu macam mana kamu nak gunakan array tu dalam kamu punya projek nanti. So minggu depan pun saya akan ajar kamu program, macam mana nak create program guna array, guna function supaya kamu boleh relatekan dengan projek yang kamu buat. So hari ini saya akan lebih fokuskan untuk ajar file, macam mana kamu nak simpan data di dalam file, lepas tu macam mana kamu nak baca data daripada file, lepas tu macam mana kamu nak tambah data kepada file sedia ada. So saya akan fokuskan kepada 3 benda ni. So saya akan bagi kamu contoh dan coding. So coding tu saya dah share dalam WhatsApp group. So kamu boleh buat sekali dengan saya. Nanti saya tunjuk kamu buat sekali. So kamu boleh tahu sama ada kamu boleh ikuti sekali macam mana kamu nak baca data, macam mana kamu nak tulis ke dalam file dan juga macam mana kamu nak tambah data ke dalam file. Okay, sebelum tu kita lihat sedikit tentang teori dulu. Lepas tu baru kita pergi pada hands-on coding ya. Okay, file operation.
file, a set of data stored on a computer, often on a disk drive. Program can read from write to file. Used in many applications, word processing, databases, spreadsheet, compilers. Okay, file ni kita selalunya kita akan simpan data ke dalam file, lepas tu kita boleh baca data yang kita simpan di dalam file. Okay, dan dia digunakan dalam banyak aplikasi. So hari ini kita akan belajar macam mana kita nak simpan data ke dalam file, baca data tersebut, dan juga satu lagi tambahan, macam mana kita nak tambah data ke dalam file sedia ada. Okay, dalam C++ kita boleh gunakan library fstream untuk gunakan file. Okay, require fstream header file. Maksudnya kita kena include fstream library untuk kita boleh gunakan file. Okay, kita boleh gunakan if stream, kita boleh gunakan off stream, dan juga kita boleh gunakan f stream. Kalau if stream dia adalah untuk input file, kalau off stream untuk output file. Kalau f stream kita boleh buat dua operasi itu, input dan juga output. Tapi kita akan bezakan antara input dengan output tu dengan menggunakan mode dia. Nanti saya akan tunjuk yang mana dimasukkan dengan mode dia. Okay, kita untuk guna file, untuk input atau output, kita akan gunakan operator ni, insertion dengan extraction operator ni. Okay, ini extraction operator, ini insertion operator ni. Kita akan gunakan operator ni, macam kita gunakan dengan cin dengan cout, kita gunakan operator yang sama, tapi di sini kita tulis ke dalam file atau baca daripada file. Okay, can use EOF ni maksudnya end of, ini end of file. Okay, kita boleh gunakan end of file untuk kita nak test sama ada dah sampai end of file. Nanti saya akan tunjuk apa yang dimaksudkan dengan end of file ni. Okay, kita di dalam kelas ini saya akan gunakan fstream. Okay, saya gunakan fstream sebab bagi saya fstream tu lebih mudah sebab fstream ni boleh buat input dan output. Dua-dua kita gunakan sintek yang sama, cuma yang bezakan dia mode dia sahaja. Kalau nak input file, kalau nak input ke dalam file, kita akan gunakan mode input. Kalau nak output dari file, kita akan gunakan mode output. Itu sahaja yang membezakan dia. Lain cara penulisan dia sama sahaja. Okay, sekarang ni kita refer di sini. Okay, bila kita gunakan fstream ni, kalau kita gunakan fstream ni, kita terus boleh letak. Kalau kita tak letak open pun tak apa. Kita tak perlu letak open. This kita boleh remove sahaja pun it is masih boleh guna macam ni ya. Nanti saya tunjuk dalam coding. Sinteknya yang lagi mudah. Okay, kita boleh buat macam ni. Kita tak perlu letak open pun tak apa. Kalau nak letak pun tak apa, tak nak letak pun tak apa. Okay, saya dalam nota ni saya biar je lah ya. Okay, sekarang ni yang saya nak kamu fokus adalah yang ni. iOS ni maksud dia input output stream. Ini maksudnya input file. Okey, kalau mode ini adalah mode dia, kalau kita guna mode macam ni, ini maksudnya dia adalah input file. Maksudnya file itu kita boleh baca daripada file tu. Kita simpan data dalam file dan kita boleh baca daripada file tu. Kalau kita buat macam ni, iOS out, ini maksudnya dia adalah output file. Kita nak tulis ke dalam file tersebut. Kita tak boleh baca daripada file tu. Kita nak tulis ke dalam file tersebut. Ini adalah output file. Okay. Ada satu lagi terms lagi. Saya tambah sini ya. Sebenarnya mode ni ada beberapa jenis tapi dalam kelas ni saya tekankan kepada 3 iaitu in, out dan juga append. Ini sama aja macam yang lain cuma di sini saya tambah append.
Append ni kamu boleh tambah rekod. Okay, maksudnya data dah sedia ada dalam file tu, kamu guna append ni kamu boleh tambah data. Okay, kamu boleh tambah data. Okay, yang ni saya skip dulu sebab saya gunakan nanti contoh untuk terangkan pada kamu supaya kamu lebih senang nak faham. Okay, kamu juga boleh gunakan if stream dan juga off stream. Kerana ini maksudnya, kalau if stream maksudnya untuk input file. Kalau off stream untuk output file. Kamu boleh juga guna yang ni. Tapi dalam kelas ni saya guna F stream. Yang membezakan sama ada input atau output tu adalah mode yang tadi saya tunjuk tu. Yang ni, mode tadi ni. Ini yang akan menunjukkan sama ada dia input, output ataupun untuk tambah rekod. Okey, yang ni untuk kita boleh format kita punya output tersebut. Kita boleh gunakan macam kita boleh show precision ni kita boleh gunakan untuk formatkan kita punya output tu kepada beberapa titik perpuluhan. Lepas tu kelebaran dia kita boleh formatkan dengan menggunakan set W, show precision kita boleh gunakan. Untuk gunakan ni kita perlu gunakan satu library iaitu iomanip. Ni satu library Nama library ni adalah iomanip, input output manipulation. Okey, cara nak guna macam mana kita nak gunakan benda ni ada di bawah dan contoh ni. Okey, dalam contoh ni. Okey, dalam contoh ni kita menggunakan F stream, kita gunakan F stream sahaja, okey. Okay, saya akan terangkan coding ni sebab saya nak terangkan macam mana kamu boleh gunakan set precision ni. Set precision ni kita nak setkan titik perpuluhan. Macam mana kamu nak setkan titik perpuluhan di sini? Okay, untuk kamu nak gunakan set precision ni, mesti kena include di sini line number 4 ni. Tengok line number 4. Mesti kena input library ni, iomanip. Okay, kalau kamu tak guna using namespace standard ni, kamu kena letak iomanip.h. Okay, kalau kamu tak guna using namespace standard. Kalau kamu guna using namespace standard, kamu just letak iomanip sahaja. Okay, sekarang saya terangkan coding ni line by line. Okay, this program use the set precision and fixed manipulator to format file output. Okay, so program ni maksudnya dia akan simpan data tu ke dalam file output. Ke dalam satu file, dia akan open satu file dan dia akan simpan data tersebut ke dalam file output. Okay, kita lihat line number 3. Okay, line number 3 ni kita letak include iostream. Okay, iostream ni kita guna sebab kita include library ni sebab kita sama ada kita guna cin atau cout. So kita kena masukkan library iostream. Okay, so kalau kita ada guna cout di sini, line 30, kamu boleh nampak kita guna cout. So kita kena masukkan library iostream. Lepas tu line number 4, kita includekan library iomanip sebab kita ada guna set precision. Tengok line 18. Okay.
line 18. Lepas tu kita line 21. Kita letak set precision ni sebab kita nak formatkan output kita supaya kita nak setkan berapa titik perpuluhan kita nak setkan. So disebabkan itu kita kena gunakan library IO Manic. Sebab maksud set precision ni ada di dalam library IO manipulation ni. Mesti kena sekali set. Kalau guna set precision mesti kena guna library IO Manic ni. Line nombor 4. Okay, lepas tu nombor 5, line nombor 5, kita masukkan includekan F-stream. F-stream ni mewakili file. Kita nak gunakan file dalam kita punya program. So kita mesti includekan library F-stream. Ni F-stream ni. Okay. Okay, sekarang kita lihat line nombor 10. Okay, line nombor 10. Kita declare satu variable file. Okay, kita declare satu variable file sebagai data file. Kamu boleh nampak di situ, F-stream data file. So, kita declare satu variable file, nama dia data file. Okay, nampak tak data file? So, data file ni adalah variable file. Dia refer kepada file. Okay, lepas tu kita define atau declare satu variable nama dia num. Data type ni adalah double dan diberi initialization value dia 17.816392. Okay, lepas tu kamu boleh nampak kita buka file ni. Kita buka satu file. Kita guna variable file tadi tu, data file. Lepas tu kita open. Okay, open ni optional, tak letak pun tak apa. Kita open, lepas tu kita nama file tersebut adalah numfile.txt dan mode file tersebut adalah out file, iOS out. Okay, nama file tersebut adalah numfile.txt. Maksudnya nanti kita nak tulis ke dalam file. Ini output file, kita nak tulis ke dalam file. Nama file tersebut adalah numfile.txt. Numfile.txt ni dia akan dibina secara automatik oleh compiler. Kita just bagi nama dia numfile.txt, nanti automatically nanti akan bina, nanti saya tunjuk. Di sini nama file mesti kena bagi. So kamu kena bagi macam ni. Kamu ambil dia punya variable file ni, data file. Lepas tu dot open. Nak kamu buka file. Kalau nak letak pun tak apa, tak letak pun tak apa yang open ni. Lepas tu kamu kena bagi tahu nama file yang kamu nak simpan data tu. So di sini nama file tu numfile.txt. Kena letak dalam double quote, double quote macam ni. Lepas tu kena bagi tahu mode dia sebab kita nak tulis ke dalam file. So nama file mode dia adalah out file. So letak kat sini out. Okay, macam ni, iOS out. Okay, yang ni data file, line number 15, data file fixed. Fixed ni dia format for fixed point notation, maksudnya dia akan setkan kepada exactly macam nombor tadi. Nombor tadi adalah 17.816392, so dia akan setkan kepada berapa titik perpuluhan tu. Exactly macam tu. So lepas tu kita di line nombor 16. Okay, kamu nampak tak di sini kalau macam line 16 ni, di sini kita guna data file. Maksudnya kita guna variable file tadi. Variable file tadi adalah data file. Kalau macam biasa, kalau kita print, kita akan guna cout. Kalau kita nak display ke screen monitor. Tapi di sini kita nak tulis ke dalam file. So kita kena guna variable file tersebut. Variable file tersebut adalah data file. So kita kena guna data file.
Okay, data file. Lepas tu 6 ni adalah nombor tadi ni, 6 ni, 6. Lepas tu dia letak end line. So maksudnya lepas dia tulis nombor tu, dia akan pergi line barulah dalam file tersebut. So dia akan tulis nombor tersebut. So kita tahu nombor tersebut adalah 17.816392. Dia akan tulis yang tu. Lepas tu line nombor 18, kita guna data file juga sebab kita nak tulis ke dalam file. So kita set precision. Maksudnya kita setkan, kita format. Berikutnya kita nak print 4 titik perpuluhan. Itu kita formatkan dalam file lah. Kita nak tulis ke dalam file. Sebab tu dia data file. So line 19 kita print ke dalam file. Okay, kita print ke dalam file. So bila kita print ke dalam file, dia cuma print kepada 4 titik perpuluhan saja sebab kita dah setkan sebelum ni, set precision 4. Kita dah formatkan dia kepada 4 titik perpuluhan. So nombor yang dia akan tulis adalah 17.8164. Kalau tak silap saya, dia akan bundarkan kalau tak silap saya. Okey, begitu juga seterusnya line 21 dia formatkan juga kepada 3 titik perpuluhan. Format kepada titik perpuluhan dalam file yang kita nak tulis tu. Lepas tu line 22 tulis ke dalam file, disetkan kepada 3 titik perpuluhan. So nombor tu akan ditulis ke dalam file sebagai 17.816. Okey. Okey, lepas tu kita tengok line 24. Line 24 ni kita formatkan dia kepada 2 titik perpuluhan. So lepas tu line 25 tulis ke dalam file. Bila tulis ke dalam file, dia akan tulis kepada 2 titik perpuluhan. 2 titik perpuluhan, so nombor tu akan jadi 17.882 sebab dia bundarkan. Okey, kamu boleh nampak output dia. Output dalam file. Ini akan dicetak dalam file. Dalam numfile.txt. Lepas tu yang lain 27 kita formatkan kepada 1 titik perpuluhan. So akan diprint ke dalam file kepada 1 titik perpuluhan. So nilainya akan jadi 17.8. Okey, lepas tu akan di-print done. Print done ni bukan print ke dalam file. Ini akan display di screen monitor. Yang tu tadi yang kita tulis data file tu itu dalam file. Yang see out tu dia akan display di screen monitor nanti. Lepas kita dah gunakan file tadi, kita kena tutup file. Mula-mula kita buka file, last sekali kena tutup file lah. Ingat buka file kena tutup file. So akhir sekali kita tutup file, data file.close. Okey, macam mana kita tutup file? Kita ambil variable file tadi, data file, lepas tu titik close. File tu dah tutup dah. Lepas tu return 0, lepas tu terminate daripada program ni. Okay, get line ni nanti saya akan ajar, mungkin hari ni tak sempat nak ajar get line ni. So get line ni saya akan ajar pada minggu depan kat kamu macam mana nak guna get line dalam file. So hari ni kita akan fokus macam mana kamu boleh baca file, tulis ke dalam file, tambah data ke dalam file. Itu kita akan fokuskan hari ni. Okay, saya bagi kamu break 2 minit, lepas tu kita sambung sebab saya nak buka file satu lagi.
Okay, buka JGraphs. So, boleh buat sekali dengan saya. Buka JGraphs. Okay, ini saya akan mula dengan coding yang pertama ni. Okay, coding ni tujuannya adalah untuk kita nak baca daripada file. Coding yang pertama ni kita nak baca daripada file. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kamu boleh baca daripada file. So, first copy coding yang pertama ni, copy, lepas tu buka JGraphs. Okay, buka JGraphs ni. Buka JGraphs, pergi pada file, lepas tu pergi pada new, lepas tu klik C++. Pastekan di situ, coding ni. Okay. Dah. So, lepas kamu dah pastekan ni, kamu savekan file ni. Saya akan savekan file ni sebagai saya savekan ikut group. Group A file 1. Okay, sebab saya savekan file 1 ni sebab ini contoh pertama untuk group A. Kamu boleh bagi apa-apa nama kamu suka sebab itu dalam komputer kamu. Okay, saya savekan ni dan saya tahu saya simpan dalam dokumen di komputer saya. Kamu kena tahu di mana kamu simpan dalam komputer kamu. Di folder mana kamu simpan dalam komputer kamu. Ini penting kerana nanti file input tu kena berada di directory yang sama. Kalau berada di directory lain, bukan tak boleh baca, boleh baca tapi kamu kena tambah coding sikit. So sekarang ni kita assume ia berada di directory yang sama. So saya save nama file saya adalah group A file 1. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk, saya nak buka file input. Sebab program ni dia nak baca 10 nombor daripada file input. So file input tu kena ada at least 10 nombor. So sekarang ni saya nak buat file input. So sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak create file input. Yang ni tengok teliti Pergi pada file. Pergi pada new. Lepas pergi pada new, ambil plain text. Okay, klik pada plain text. Ini plain text ini file text. Text file. Jangan buka C++. Tak boleh. Dia kena text file. Okay, sekarang saya nak type 10 nombor. Okay, katalah saya apa-apa nombor yang kamu nak, kamu boleh type. Type 10 nombor. Okay, saya dah type 10 nombor. Antara satu nombor dengan satu nombor, kamu kena bagi space. So, di sini saya dah ada 10 nombor. Kamu boleh nampak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nombor. Lepas tu nampak tak cursor tu berada di mana? Tempat cursor tu berada itulah kita panggil dia sebagai end of file. Ni, tempat cursor ni. Inilah end of file yang ni, tempat cursor ni.
Ini adalah end of file. Kalau end of file maksudnya lepas tu tak ada data dah. Okey, sekarang saya akan save file ini dengan nama yang tadi. Tengok program tadi tu. Tengok program tadi. Program tadi input file dia, nama dia input.txt. So kita kena save file tu sebagai input.txt. Kalau kamu bagi nama lain, katalah sekarang saya ubah nama ni, saya bagi nama lain. Ini input group A. So saya kena save nama file saya sebagai input group A juga .txt. Okay, so saya kembali ke ni, saya akan savekan dia sebagai sebagai input group A.txt. Macam ni. Okay, nama kena sama. Input file kamu kena create. Input file kita kena create. Sebab kita assume mungkin dah ada data. So input file kita kena create. Kalau output file kita tak payah create. Dia automatic akan create untuk kita. Okay, dah. Lepas tu kita save dia. Okay, kita dah save lah sekarang. File ni nama dia input group A. Kamu boleh nampak kat atas tu nama file tu, input group A. Sekarang saya kembali ke program tadi. Okay, sekarang ni saya nak terangkan pada kamu tentang program ni. This is very simple coding. Okay, saya create coding ni supaya kamu senang sikit nak faham. Dia tak complicated. Okay, sekarang ni saya gunakan IOStream di sini sebab saya nak display di screen monitor ni. Maksudnya lepas baca daripada file tu, saya nak paparkan di screen monitor, saya guna Cout. Sebab tu saya gunakan IOStream. Lepas tu bawah ni saya guna Fstream sebab saya nak guna file. Saya nak baca daripada file. So saya kena gunakan library Fstream. Okay. Tadi saya dah mention, kamu kena pakai .h sebab kamu tak guna using namespace tu. Kalau kamu guna using namespace, kamu letak kat bawah using namespace macam tu, kamu tak perlu letak h ni, boleh buang. Tapi kalau kamu tak guna using namespace, yang macam tadi dalam nota tu, kamu mesti kena letak .h. So, saya letak .h sebab saya tak guna di sini dalam coding ni. Okay, ini maksudnya kita create satu variable file dan juga kita open file input. File input nama dia input group A.txt. Kita boleh tulis seperti ini. Okay, boleh tulis seperti ini. Ataupun kita juga boleh tulis seperti ini. Saya ubah ya. Ini kita declare satu variable file. Nama dia infile. Lepas tu ini saya declare dia variable file. Nama dia infile. Lepas tu di bawah ni saya open file ni. Saya buat di sini infile.open. Boleh buat macam ni juga. Open file. Terpulang pada kamu lah yang mana kamu rasa kamu senang nak faham. Kamu guna je. Dua-duanya kamu buat benda yang sama juga. Terus tulis macam tadi pun boleh atau buat macam ni pun boleh. So kita open satu file input. Nama dia adalah input group A.txt. Nama file input tu adalah input group A.txt. Macam mana kita tahu dia adalah input file? Sebab mode dia ni. Mode dia in, so kita tahu ia adalah input file.
Okay, di sini kita juga declare satu variable, nama dia num. Kenapa kita declare satu variable? Sebab bila kita baca daripada input file, kita nak simpan data yang kita baca tu ke dalam satu variable. Sebab tu kita kena ada satu variable di sini. Bila kita baca data daripada file, kita kena simpan dalam satu variable. Okay, di sini saya gunakan for loop. For loop ni akan repeat sebanyak 10 kali. Okay, for loop ni akan repeat sebanyak 10 kali. Okay, kamu boleh tengok di sini ya, dia repeat sebanyak 10 kali. Kamu tahu I tu mula ada 1. Lepas tu kamu setkan syarat dia I less or equal to 10. So kita tahu setiap kali tambah 1 I plus plus. So dia akan mula daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 kali. So dia akan repeat sebanyak 10 kali loop ni, for loop ni. Okay, lepas tu yang ni akan dilaksanakan bila syarat for loop tu true. So ini kita nak baca daripada file input. Kalau kebiasaan bila kita guna cin, kita nak baca nilai daripada keyboard kita kan. Kita akan guna cin num. Maksudnya kalau macam ni kita tahu kita baca daripada keyboard. Kita masukkan nilai daripada keyboard. Kamu tengok coding ni sama je. Cuma cin tu kita ganti dengan variable file tadi. Variable file tadi nama dia in file. So kita kena gantikan dengan variable file. Yang ni kita kena gantikan dengan variable file. Variable file di sini adalah in file. So kita gantikan dengan in file. Itu saja perbezaannya. Lain semua sama je. Sebab yang ni kita akan baca input dari file. Yang cin tu kita akan baca input daripada keyboard nilai yang kita masukkan. That's the difference. Lepas tu tengok yang di bawah pula ni ya. Cout. Nah, maksudnya data yang dah dibaca tadi tu akan dipaparkan di screen monitor. Okey. Dan setiap kali data dipaparkan tu, dipaparkan tu akan ada space. Sebab kita kena bagi space supaya kita boleh nampak nombor dia. Kalau kita tak letak space, nanti semua nombor tu akan nampak satu nombor saja sebab dia tak ada space. Sebab tu kita kena letak space ataupun kita juga boleh letak endline. Kalau endline dia akan print di baris baru. Kalau kita letak space, dia akan ada space antara nombor-nombor tu. Okey. Yang ni dia akan repeat sebanyak 10 kali. So kali pertama dia akan paparkan nombor yang pertama dalam file tu. Okey. Tu nombor kedua, nombor ketiga, nombor keempat dan seterusnya. Okey, selepas for loop ni dilaksanakan sebanyak 10 kali, okey, syarat ini akan jadi false. So akan keluar daripada for loop. Lepas keluar daripada for loop ni, kena close file tadi tu, kena close. So kita akan guna variable file tadi in file titik close. Kita close file tadi. Bila kita letak in file close, automatically dia akan close input file tadi. Dia close file input group A ni akan di close. Setiap file yang kita open mesti kena tutup. Setiap file kita open mesti kena tutup. Okay, sekarang saya akan compile, run dan juga kita tengok output. Kamu pun boleh buat sekali dengan saya. Okay, kita save dulu sebab tadi kan saya ubah nama ni. Kalau kita ubah coding, kita mesti kena compiling balik. Kalau kita ubah file input, kita tak payah compile. Okay, kita boleh terus run. Tapi kalau kita ubah coding, mesti kena compile balik. Okay, saya save. Saya compiling, so tak ada error kat sini. So sekarang saya run. Okay, ini adalah nombor tadi yang ada di dalam file. Kalau saya letak, saya gantikan yang ni dengan, kalau saya buang yang ni, kamu tengok kalau saya buang ni. Nanti semua nombor tu akan cantum jadi satu. Itu yang tadi saya maksudkan. Saya di sini saya kena compiling sebab saya ubah coding. Nampak tak dia cantum macam tu? Kita naklah dia cantum sebab nanti kita nampak nombor. Sebab tu kita bagi space. Kalau kamu letak di sini endline, dia akan print dalam baris baru.
Okay, kalau saya letak endline, dia akan print baris baru. Nampak tak? Okay, so it depends on how you coding your program. How you write the coding actually. Okay, di sini saya letak space ya. Okay, cuba buat. Saya bagi kamu masa 2 minit untuk buat di komputer kamu. Lepas tu saya akan tunjuk coding yang berikutnya. Cuba buat. Semua orang cuba buat. Lepas dah buat tu, tulis dekat bahagian chat, dah buat supaya saya tahu kamu dah buat benda ni, so saya boleh continue dengan yang berikutnya. Saya bagi kamu 2 minutes untuk buat benda ni. Runkan di komputer masing-masing. Okay, good. Good, Amirul. Yang lain-lain? Ini penting sebab benda ni penting untuk kamu buat group project dan juga penting untuk final exam kamu. So, cuba buat sekali. Kalau ada tak apa-apa tak faham, kamu boleh terus tanya saya. So, dalam minggu depan dengan minggu satu lagi, saya akan fokus pada benda-benda ni. So, tak tahu, tanya. Okay, good. Yang lain-lain pun cuba buat. Okay, nanti cuba buat. Okay, saya continue yang dengan contoh yang berikutnya. Okay, sekarang ni saya stop dulu yang ni. Saya buka yang berikutnya. Okay, kita ambil coding yang berikutnya ni. Tadi coding sebelum ni kita baca daripada file. Yang ni pula tak. Kita nak tulis ke dalam file. Okay, copy. Okay, step yang kamu kena buat macam tadi, sama. Macam tadi saya tunjuk sebelumnya. Okay, buka JGraphs. Pergi pada file, pergi pada new, C++. Paste kat situ. Okay.
apa yang hendak dibuat dalam program ni adalah kita nak masukkan 10 nombor daripada keyboard dan nombor yang kita masukkan itu kita nak simpan ke dalam file output. Okay, kita nak simpan ke dalam file output. Okay, sekarang ni saya nak tukar nama file output ni macam nama grup kamu ya. So saya namakan ini sebagai output group A. Okay, saya namakan file output ni output group A. Saya check dulu, ada tak nama yang saya dah create seperti ni sebelum? Kamu memang tak ada lah sebab ni first time kamu create kan? Saya mungkin dah create nama yang sama, saya check sekejap. Okay, tak ada nama seperti tu saya tak create lagi. So saya create nama output group A.txt. Okay, saya untuk, kamu nak tulis macam ni pun boleh, tapi macam tadi pun boleh. So maksudnya kamu buat macam ni lah. Mungkin kamu lebih mudah nak faham. Kamu buat macam ni. Kamu open file ni. Kamu gunakan out file. Sebab sekarang variable file saya, nama dia out file. Nama variable file saya out file. Okay, lepas tu saya nak open out file tu. Okay, buat macam ni. So sekarang ni saya dah open out file. Nama out file dia lah output group A.txt. Macam mana saya tahu dia adalah out file? Sebab mode dia di belakang ni adalah out. Okay, kamu boleh nampak out. Dan tadi sebelum ni, kita buat benda yang sama, cuma mode belakang tu in. So kita tahu dia adalah input file. So kita nak baca daripada file tersebut. Macam yang ni out, maksudnya kita nak tulis ke dalam file tu. Bukan baca ya, tulis. Jadi tulis ke dalam file. Kita boleh baca. Bila kita dah kata dia adalah out file, kita tak boleh baca. Kita boleh tulis je ke dalam file tu. Okay. Lepas tu, sekarang ni kita nak baca daripada keyboard 10 nombor dan kita nak tuliskan ke dalam file. So kita boleh gunakan for loop di sini. Macam tadi juga kita guna for loop. So loop ni akan repeat sebanyak 10 kali. Okay, kita gunakan for loop sebab dia buat proses yang sama sebanyak 10 kali. So kita sesuailah guna loop. Sebab prosesnya sama je, coding yang sama. Okay, so di sini pula, yang ni kita akan inputkan daripada keyboard. Okay, dan input yang kita masukkan daripada keyboard tu akan disimpan dalam satu variable namanya num. Okay, lepas tu, yang ni, kita akan tulis nombor yang kita dah inputkan tadi tu, nilai yang kita dah inputkan tadi tu, kita akan simpan ke dalam file. Kita akan tulis ke dalam file. Okay, kamu boleh nampak yang ni dia sama macam kita tulis cout 6. Kalau saya tulis macam ni, apa akan jadi? Cuba kamu fikir apa akan jadi. Cout 6 and like. Dia akan paparkan di screen monitor kamu. Nilai yang dimasukkan tadi. Betul tak? Lepas tu, setiap line tu di baris, setiap input yang dimasukkan tu akan dicetak di baris baru. Yang ni sama saja, cuma dia tulis ke dalam file. Okay. So, cout ni, di sini kita gantikan dengan out file. Okay, dengan out file. Okay, macam tadi saya mention, ini adalah variable file. Variable file adalah nama yang kita sendiri bagi. It can be any name.
in any invalid identifier name. Okay. Tak semestinya nama dia out file. Kamu boleh tulis my file. Kamu boleh tulis file saya. Apa-apa pun boleh. Jadi ianya adalah valid identifier name. Itu sahaja. Okay, so data yang dimasukkan tadi, okay, yang ni nam ni kita nak simpan ke dalam file ni. Lepas tu kita akan repeat proses ni sebanyak 10 kali sebab kita nak masukkan 10 data. So loop ni akan repeat sebanyak 10 kali. Okay, sebab kita tahu syaratnya ni. So I dia mulai daripada 1 dan setiap kali tambah 1. So kita tahu dia akan repeat sebanyak 10 kali. Okay, lepas dah selesai laksanakan for loop ni, dia akan terminate, compiler akan terminate pada for loop dan akhir sekali akan tutup out file ni. Dia akan tutup output file ni. Okay, so untuk tutup file, kita kena gunakan variable file ni, out file dot close. Okay, sekarang ni file ni dia tak wujud lagi. Cuma kita bagi tahu kepada compiler open satu file, output nama dia output group A. File ni tak wujud lagi, tak ada lagi. So lepas kita run coding ni, dia akan automatically wujud untuk kita. Okay, so sekarang ni saya save, lepas tu saya namakan file ni sebagai saya namakan sebagai group A. Group A file 2, saya namakan sebagai group A file 2. Saya save dia. Okay, kamu boleh lihat di atas ni group A file 2 C++. Okay, sekarang saya akan compile link. Okay, dah compile link. Tak ada error. So sekarang saya run coding ni. Bila saya run coding ni, kamu tengok dalam coding ni dia tak ada cout. Disebabkan tu bila saya run memang dia takkan keluar dekat paparan skrin, tak keluar. Tapi sebenarnya output dia ditulis ke dalam file. Okay, sekarang saya run coding ni. Dekat sini memang tak ada apa sebab kita tak ada cout kat situ. Dalam coding tu tak ada cout. Sekarang kita pergi cari file output group A ni. So saya cari output group A. Ada tak? Dah keluar dah ke? Output group A. Okay. Sebelum tu dekat sini actually sebab C-in kan, so saya kena masukkan input lah ya. Saya kena masukkan input. So untuk memudahkan nampak, saya akan letak sini dulu. Saya masukkan cout satu, saya nak tulis kat sini enter 10 numbers. Okay. Okay, sekarang ni saya compile balik saya compile balik yang ni saya end, yang ni. Sekarang ni saya save dan saya compile balik. Okay, dia kata enter 10 numbers, so saya masukkan 10 nombor. So any number, you can enter any number. So katalah saya masukkan nombor 22. Masukkan je any number. Okay, selagi dia tak cukup 10 nombor, dia akan tunggu kita. Katalah kalau saya enter sekarang pun, dia akan minta saya masukkan 10 nombor juga.
Okay, dah. Saya dah masukkan 10 nombor. Memang dia takkan print balik nombor yang saya masukkan tadi sebab kita tulis ke dalam file. So sekarang kita pergi cari file output. Dia dah operation ni dah complete, kita cari file output. Nama file output kita adalah output group A. Nampak tak? Dia dah wujudkan output group A. Sekarang saya klik output group A ni. Okay, kamu boleh semak nombor yang ada ni sama tak dengan nombor yang saya masukkan tadi tu? Sama kan? Sekarang dia dah simpan dalam satu file. Nama file tu adalah output group A.txt. Okay, cuba kamu buat benda ni. Saya bagi kamu 2 minit untuk buat benda ni. Try buat. Cuba buat, saya bagi kamu 2 minutes untuk buat benda ni. Okay, lepas dah siap buat, tulis dekat bahagian chat dah buat . Okay, good. Aidil, Amirul, Norefi, yang lain-lain? Okay, good, Maizatul. Yang lain-lain? Kena buat sekali ya. Kamu kena hands-on sekali dengan saya. Baru kamu senang nak faham. Okay, good. Terimalah. Okay, good Nadia. Okay, nanti cuba buat yang tak buat lagi cuba buat. If you have any question regarding ni, boleh tanya WhatsApp saya ataupun kamu juga boleh tanya dalam kelas akan datang. Minggu depan ya. Tapi cuba semua yang saya bagi ni cuba buat. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kamu boleh tambah data kepada fail yang sedia ada. Sebab yang ni saya nak tunjuk sebab dalam projek kamu nanti kita nak ada add record. So macam mana kamu nak buat add record tu? Kamu kena tahu kan macam mana nak add record.
Itu yang saya nak ajar kamu macam mana kamu boleh add record. Okay, untuk add record ni, saya gunakan contoh yang sedia ada ya. Saya gunakan contoh yang sedia ada. Okay, saya gunakan yang sebelum ni kita ada buka, kita ada guna input file kan. So saya gunakan input file tadi sebagai contoh. Yang ni coding yang pertama tu saya gunakan sebagai contoh. So kita tahu kita ada satu file, nama dia input group A, nama file tu. Ini nama file dia tadi, input group A yang ni ya, nama file ni. So sekarang ni kita nak tambah data ke dalam file ni. Kita nak tambah data. Sekarang ni kita tahu file yang data dah ada 10 data. Katalah kamu nak tambah lagi 2 data ke dalam file ni. So macam mana kita nak tambah data? Itu yang kita nak lihat sekarang. So untuk kita nak tambah data, kita kena guna append. Append kita tambah kepada data yang sedia ada, kita kena guna append. Kita tak boleh guna out. Kalau kita guna out, data yang sedia ada tu dia akan delete semua, dia akan tambah data baru. Tak boleh guna out. Mode out tu tak boleh guna. Kita guna append. Okey, tengok cursor berada di sini. Nampak tak cursor ni? So bila saya nanti nak append data, saya mesti kena make sure saya kena bagi ada space. Dalam coding saya tu saya kena buat space baru saya tambah data baru. Kalau saya tak letak space dan terus saya tambah data baru, nanti dia akan cantum dengan nombor 44 ni. So kita refer coding ni. Okay, sekarang saya nak ubah sesuai coding ni. Okay, saya akan ubah sesuai coding ni. So sekarang saya akan ubah ini jadi APP. Saya nak append. Okay, saya nak append data. So saya ubah dia jadi APP. So yang ni saya tak guna for loop di sini ya, sebab saya bukan nak maksudnya baca daripada file tadi. Saya cuma nak tambah je ke dalam file tadi. Saya nak tunjuk, saya nak tambah satu data ke dalam file tadi. Okay, sekarang in file ni, okay, file variable kita nama dia in file. So mula-mula saya akan baca satu data daripada keyboard, inputkan satu data daripada keyboard. Lepas tu data yang saya masukkan pada keyboard tu saya nak tambah ke dalam file tadi. Okay. So sekarang ni saya buat cout. Okay, enter one integer. Okay, enter a number, saya buat macam ni. Satu nombor saya nak enter. Lepas tu saya letak di sini cin 6. Nombor yang saya masukkan tu 6. Saya simpan dalam 6. Okay, lepas tu sekarang ni saya nak simpan ke dalam file. Saya nak simpan ke dalam file. Sebab saya nak simpan, tulis ke dalam file, so operator yang saya kena guna adalah operator ni. Okay, pada cout, kamu nak display, tulis, print ke screen monitor. Kalau kamu nak print ke dalam file, kamu kena guna operator ni. Okay. Ini bukan input ke file, ini adalah output.
output to a file. Okay. So sekarang ni Nam ni dia akan tulis ke dalam file ni. Okay, kalau saya tulis macam ni, kalau saya guna coding ni terus macam ni, apa akan berlaku adalah dia akan tulis nombor ni ke dalam file. Nanti yang dalam file tu tadi, nombor tadi tu, dia akan terus cantum dengan 44. So saya tak mau cantum, dia cantum dengan nombor 44. So saya kena ubah sesuai coding. Ni sikit. Di mana saya kena bagi space. Di sini sikit ya, saya bagi space. Okay, bila saya bagi space macam ni, nanti dia akan tulis ke dalam file nanti, dia akan ada space, baru dia akan tambah nombor yang saya masukkan. Okay. Lepas tu yang ni adalah close file lah. Ini kita close file. So kita macam ini nama variable file dia in file, lepas tu saya close. Okay, sekarang saya save file ni, saya compile. Okay, saya compile, tak ada error. So sekarang saya run. Okay, dia kata enter a number. So saya masukkan satu nombor. So katalah saya masukkan nombor 8765 macam ni ya. Okay, saya enter. Okay. Kenapa dia sebut reload? Sebab file tu dah sedia ada. So dia nak tulis ke dalam file tersebut. Sebab tu dia kata reload. So kamu kena tekan reload. Okay, sekarang ni kita pergi semak kandungan file tadi tu. Kandungan file input group A ni. Dan yang ni, sekejap saya cari file ni. Okay, nampak tak tadi input yang saya masukkan tadi dia dah tambah kat sini. 8765 ni. Dia dah tambah kat sini. Boleh nampak? So kamu boleh tambah data ke dalam file sedia ada. Okay, kalau saya tak letak benda ni, okay, kalau saya tak letak benda ni, dia akan jadi, ni, sekarang file tu dia dah tambah tau data yang saya masukkan tadi. Katalah saya nak tambah lagi satu data, saya tak letak benda ni. Space. Kalau saya run, dia akan minta saya suruh tambah satu data kan. Okay. Kita pergi pada file tadi. Okay, ini file tadi ni ya. Ini file tadi. So, sekarang ni okay, katalah sekarang ni apa yang saya maksudkan kalau kamu tak letak space dia akan cantum adalah maksudnya macam ni. Kata saya sekarang saya delete buang data tadi tu saya delete buang. Yang ni saya buang. Okay, kamu tengok apa akan berlaku saya buang data ni. Okay, saya save ni. So kamu tengok apa akan berlaku kalau saya run coding ni dan saya masukkan satu data, dia akan cantum. 44 tu akan cantum dengan nilai tadi tu. Okay, sekarang ni saya run compiling. Sebab saya ubah coding, saya kena compiling. Lepas tu saya run. Kata sekarang saya masukkan satu nilai. Okay, 8765 macam ni. Saya masukkan satu nilai. Saya enter. Kalau reload, saya reload. Okay, tu saya pergi tengok nilai tadi tu. Tengok, nampak tak dia dah cantum. Kenapa cantum? Sebab tadi ke dalam coding tu kamu tak minta dia bagi space. So kamu yang kena buat benda ni. Bagi ada space semua kat tu kamulah. Data memang dia tulis tapi bagi space. Kalau nak line baru ke, kamu yang kena buat benda tu. Okay, nah?
Okay, cuba buat di komputer masing-masing. Tengok boleh buat tak? Saya bagi kamu masa 2 minit untuk buat benda ni. Cuba dekat komputer kamu. Cuba tambah rekod macam ni. Cuba tambah satu nilai baru. Cuba buat, lepas dah okey bagi tahu saya ya. So kita boleh pergi satu lagi contoh. Boleh tambah rekod tak? Okay, boleh dapat tak yang ni? Boleh tak tambah rekod dalam file? Ada yang dapat tambah tak? Kalau dapat tambah, tolong ni letak dekat bahagian chat.
Okay, good Amirul. Yang lain-lain boleh tak? Boleh dapat tak tambah rekod? Boleh, madam. Boleh ya? Okay, Najib. Good. Okay, nanti cuba buat yang ni. Okay, saya tunjuk contoh yang lain. Nanti kamu boleh cuba dekat rumah kamu ataupun kalau duduk kat hostel, cuba kat hostel. Okay, saya tunjuk contoh lain pula. Okay, contoh ni dia adalah, yang ni saya tak tunjuk ni kamu run saja coding kamu. Okay, contoh ni kamu baca daripada satu file, lepas tu kandungan daripada file tu kamu akan tulis ke dalam satu file output. Itu je dekat sini contoh ni. So file ni input.txt ni adalah file input, manakala output.txt ni adalah file output. So kita akan baca daripada file input.txt ni, lepas tu kita akan tulis ke dalam file output.txt. Cuma di sini saya nak ubah coding ni sedikit supaya memudahkan kamu faham. Itu yang saya akan buat di sini. Iaitu saya akan buka tunjuk pada kamu macam ni supaya saya rasa ini akan lebih memudahkan kamu untuk faham coding ni. Okay, so sekarang saya nak buka file input ni. So saya akan buat in file open. Okay, in file open. So sekarang ni saya open file input. Okay, lepas tu saya akan open file output pula. Macam yang atas sekalipun boleh, dia sama je, cuma bila saya rasa bila saya asingkan macam ni lebih memudahkan kamu untuk faham sebab tu saya asingkan. Okay, lepas tu di sini saya akan letak out file dot open. Sekarang saya open output file. Okay, di sini kita ada dua variable file, in file dan out file. In file ni untuk input file, manakala out file ni untuk output file. Okay, ada dua variable file di sini. So di sini kita akan baca 10 data daripada file input ni, in file. Lepas tu kita akan tulis data tersebut ke file output. Okay, ke satu lagi file output. So nama file output kita di sini adalah out file. Nama input file kita di sini adalah input.txt. Kamu boleh beri apa-apa nama yang kamu suka. Macam tadi kan kamu beri nama yang kamu nak bagi. So boleh je bagi nama yang kamu suka. Sama je macam tadi. Dia sama macam yang tadi saya tunjuk input output. Nanti kamu run tengok apa akan berlaku. Lepas kamu dah baca guna file-file ni, open file mesti kena close file. Di sini kita akan close in file close, out file close. Sebab kita ada dua variable file di sini. Dua-dua kena close. Okay. Yang saya nak tunjuk sekarang ni adalah yang ni sebab yang ni kita nak gunakan end of file. Kita nak sekali, sebelum ni kita baca 10 data. Tapi yang ni tak, yang ni berbeza sedikit sebab kita nak guna end of file. Okay, saya copy coding ni saya copy coding ni. Okay, kamu copy coding ni.
copy coding ni. Coding ni yang berbeza daripada coding sebelumnya adalah kita nak guna end of file. Coding sebelumnya kita tak guna end of file. Kita guna loop, kita letakkan 10 kali buat loop. 10 dah baca 10 data. Baca berapa data yang kita nak. Contoh tadi kita semua kita baca 10 data kan. So yang ni lain, kita nak arahkan nanti komputer ni selagi ada data, selagi tu baca. Macam itulah kan. So kita akan gunakan end of file. Okay, saya copy, lepas tu saya buka yang ni balik. Okay, sekarang ni saya tutup, stop. Saya buka jgrabs balik. Okay, macam ni ya. Buka jgrab, lepas tu saya pergi pada file new, C++. Saya pastekan tadi, coding tadi tu. Okay, pastekan ya. Okay, lepas tu kamu savekan file ni. Terpulang pada kamu lah nak bagi nama apa pun. Okay, saya akan savekan dia sebagai group B, group A, file 3. Saya savekan macam ni. Group A, file 3. Okay, nama file input di sini adalah, okay, nama file input kita ni adalah, yang ni saya ubah ya, saya nak ubah supaya lebih mudah untuk kamu faham. So di sini kita akan guna in5.open. Dan kita tahu file ni adalah input file, so kita boleh baca daripada file ni. Nama input file ni adalah input.txt. So kita tadi kan kita dah ada input file. Nama input file kita adalah, okay, ini input file kita kan. Okay, kita boleh gunakan input file ni. So saya nak namakan input file ni sebagai, apa nama dia? Input group A.txt. So kita guna input group A.txt ya. Okay, saya bagi space kat sini ya. Tadi sebab data tu. Okay, ini end of file. Maksudnya lepas ni tak ada data dah. Savekan ya. So kita akan gunakan file ni. Nama dia input group A.txt. So saya kena ubah nama di dalam program tadi. So ini adalah input group A.txt. Okay, saya guna nama tadi ya. Input group A.txt tadi, nama file tadi tu. Input group A.txt ni. Okay. Okay, sebab file tadi tu dia cuma ada 16 saja. So saya akan ubah coding ni sedikit. So saya ubah coding ni 6, integer 6. Okay, integer 6 macam ni. So masa saya baca pun saya akan baca satu data sahaja sebab saya nak baca, sebab cara nak baca tu kita yang tentukan ya, macam mana kita nak baca data. Okay. Katakanlah sekarang saya nak baca daripada file tadi, lepas tu saya nak simpan di dalam 6. Lepas tu saya nak print 6 yang saya baca tadi tu. Macam ni ya, saya nak print. Okay, tengok example ni dulu. Nanti saya tunjuk yang gunakan number metrik dengan tu. Tengok yang ni dulu. Okay, so selagi data dalam
input file tu ada, selagi tu dia akan baca dan paparkan untuk kita di screen monitor kita. Sebab di sini kita gunakan cout. So lepas cetak satu nombor, dia akan cetak nombor berikut di baris baru macam tu lah ya, nanti paparan dia. So sekarang ni saya clearkan yang sedia ada. So sekarang saya akan file ni kamu tengok file tu bila dah guna kena tutup balik. Bila kita dah open file mesti kena close file. Okey. Ini adalah coding dia, so saya bagi dia macam ni ya supaya kita nampak coding dia. Sekarang ni saya akan save dan saya akan compiling. Okey, tak ada error kan? Okey, tak ada error. Sekarang saya clear dulu yang ni sebab saya nak run. Saya nak kamu tengok output dia. Saya run coding ni. Nampak tak? Ni adalah nombor yang ada di dalam file tadi tu. Yang ni. Keluar kat sini. Nampak tak? Dia baca daripada file tu. Lepas tu dia akan baca selagi ada data dia baca. So di sini kita tak tetapkan baca 10 kali ke 20 kali ke tak. Kita kata selagi ada data, selagi tu kamu baca. Itu yang kita arahkan. Itu kita pakai end of line. So macam mana dia tahu dah sampai end of line? Dia tahu. Nampak tak cursor ni? Itu menunjukkan dia dah end of line. Okay. So bila kamu gunakan file, macam ni kamu nak guna end of line, kamu kena pastikan cursor kamu tu, kamu letak di tempat yang betul. Maksudnya kamu letak di paling akhir sekali, lepas tu dia tak boleh, kamu tak boleh buat cursor macam ni. Tengok saya tekan yang untuk gerak berikutnya tak boleh. Tapi kalau kamu buat macam ni, ada space, lepas tu kamu letak kamu punya cursor kat sini, tapi boleh gerak macam ni, tak boleh akan keluar output salah nanti. So kamu yang kena buat benda ni bagi make sure data kamu tu kamu simpan dengan betul. Tak boleh macam ni, kalau kamu dah simpan kamu kena gerakkan backspace, make sure tak boleh gerak dah lepas ni. Okay ya? Okay, yang tadi tu contoh yang saya tunjuk tadi tu untuk nombor yang tadi tu coding tu satu nombor, dia baca nombor, satu nombor saja. Sekarang ni saya nak tunjuk yang baca nombor metrik macam tu saya nak tunjuk baca nombor metrik. Okay, saya gunakan coding tadi tu. Okay, saya gunakan coding tadi. Okay, lepas tu ini saya akan alihkan supaya kamu tak keliru. So ini adalah in file dot open. Okay, so ini ada variable file, nama ni kita yang bagi kita boleh ubah nama ni. Sekarang saya kata saya bagi in file. Katalah saya tak nak guna in file, saya nak guna nama lain. Okay, saya guna my in file. Boleh je tambah kat depan ni my. Tidak, kalau kamu guna my in file, semuanya refer kepada tu pun kena pakai my jugalah. Okay, my. Semuanya kena guna my in file. Itu je, kamu kena alert benda tu. Okay, maksudnya dia refer kepada variable file dengan betul. Okay, sekarang variable file kamu nama dia my in file. So kamu kena guna my in file. Sebelum ni kamu guna in file sebab variable file kamu nama dia in file. Kenapa saya tunjuk benda ni? Saya tak nak kamu fikir bahawa nama tu mesti in file.
atau out file. Bukan nama tu kita bagi sendiri. Kalau kamu letak nama kamu pun boleh, tak ada masalah. Dia cuma valid identifier name. Okey, sekarang ni kita tengok ni ya. Kita ada satu file input nama input.txt, input file. Okay, dalam input file ni kita simpan dua data iaitu metrik dan juga marks. Okay, so kita tengok ada tak file input dalam ni yang saya dah create seperti itu, input.txt. Okay, kita ada file input.txt macam ni. Okay, sekarang saya nak tambah data dalam file ni. Okay, saya boleh letak satu berderet pun boleh, saya letak dalam line asing-asing pun boleh. Kalau melibatkan rekod, saya suka letak macam ni, senang So katalah sekarang ni saya letak nombor ni. Ini nanti kalau kamu dalam projek letaklah nombor dengan betul letaklah nombor metrik yang nampak. Ni saya cuma sebab saya nak tunjuk je kat sini, saya letak macam tu. Okay, katalah di sini. Okay, tengok macam ni So, saya tak ada gerak dah. Ini adalah end of file saya. Okay, ini adalah end of file saya. So, saya save dia. So, dalam file ni saya dah 4 data. Okay, yang ni untuk pelajar 1, ini untuk pelajar 2, pelajar 3, pelajar 4. Okay. Okay, ada 4 data di sini So, sekarang ni kita nak baca data-data ni dan kita nak paparkan di paparan screen monitor. So, macam mana kita nak buat benda ni? Okay, tadi sudah ada input file. Okay, input.txt. So, di sini kita dah open file input kita. Okay, kita di sini kita open file input. So, yang ni kamu tengok ini maksudnya my in file. So, dia refer pada variable file. Lepas tu e of ni end of file. Okay, end of file cara nak tulis dia. So, ini maksudnya selagi bukan end of file ni, maksudnya dia dah sampai end of file. Selagi bukan end of file, repeat. Maksud dia macam tu. Ini maksudnya not. Selagi bukan end of file. Okey, selagi bukan end of file, ulang balik, baca balik macam tu. Sebab bila dia sampai end of file, jadi dia akan jadi true. Bila dia jadi true, not true akan jadi false. So bila dia jadi false, dia akan terus keluar daripada while loop ni. So senang kamu nak ingat, kamu kata selagi bukan end of file, baca macam tu. Okey. Kalau dah end of file, keluar. So bila dia baca file tu, dia akan baca dalam susunan macam ni. Dia akan baca nombor metrik. Lepas tu akan baca markah. Okay. Lepas tu kita nak dia cetak. Markah dengan metrik yang dia dah baca tu kita nak dia cetak. So sekarang kita nak tengok boleh tak buat benda ni. Lepas tu akhir sekali lepas dah habis baca semua data daripada file, kita akan close file ni. Okay, close input file ni. So sekarang kita nak tengok boleh tak dia baca dan cetak untuk kita. Okay. Kita compile dulu Okay, no error. Sekarang kita run. Okay, nampak tak dia baca untuk kita? 4 data tadi. Kan tadi ada data, 4 data dia cetak untuk kita data yang tadi saya masukkan tadi. Cuba buat yang ni. Cuba buat lepas saya buat. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Untuk kelas hari ni at least kamu dah buat sampai sini. Cuba buat. Saya bagi kamu masa dalam 5 minit untuk buat benda ni. Cuba buat.
If you have any question, boleh tanya saya. Cuba buat yang ni nah. Saya bukakan skrin ni supaya kamu nampak coding dia. Okay, ini adalah sama macam coding yang saya bagi dalam WhatsApp tu, cuma perbezaan dia di sini je kita ubah coding ni. Sini je kita ubah sedikit. Okay. Input dia macam ni. Input file dia macam ni ya, input. Sekejap saya buka input.txt. Ni input file dia. Kamu boleh letak any metric number markah. Okay, kamu boleh letak any metric number dan juga markah. Dan kamu letak dalam baris asing-asing macam ni, lebih memudahkan kamu. Kamu boleh letak dalam satu baris semua data kamu, tapi nanti kamu sendiri rasa payah nak baca. So, lebih mudah kalau letak dalam baris macam ni, macam record by record, senang untuk kamu nampak. Okay, cuba run Kalau dah boleh run tu, tulis dekat bahagian chat dah boleh run dah. Cuba buat. Boleh tak keluar output? Input file tu dalam plain text ni. Okay, good Amirul. Okay, yang lain-lain boleh tak dapat? Boleh, Madam. Boleh, Najib. Okay, good. Minggu depan nanti saya akan tunjuk macam mana kamu boleh simpan dalam array. Lepas daripada baca daripada file, lepas tu simpan dalam array, lepas tu macam mana kamu boleh tulis, simpan balik dalam file. Nanti saya akan tunjuk minggu depan yang tu. So buat untuk minggu ni kamu kena faham setakat ni. So then only bila saya continue minggu depan kamu boleh faham. So semua step yang saya tunjuk ni cuba buat. Bagi yang tak dapat, it's okay. Kalau tak dapat dalam kelas, cuba buat bagi boleh dapat Sebab minggu depan bila saya continue, saya akan sambung daripada yang saya berhenti ni. So kalau kamu dah faham yang ni, kamu boleh faham yang berikutnya saya ajar minggu depan nanti. Okay, good. Notify. Okay, nanti cuba buat Kalau if you have any question, WhatsApp saya. Okay, itu saja untuk hari ini. Nanti saya akan share untuk kamu grup projek kamu. Lepas tu saya akan bagi ahli grup kamu Buat dalam grup. Benda tu kamu cuba buat dalam grup sebab benda tu akan bantu kamu nanti. Kamu tahu macam mana baca file semua tu, nanti akan bantu kamu untuk jawab final exam juga. Okay, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan. Madam.
Ya, yang jadi. Saya nak tanya, Madam. Ya. Berkaitan dengan kuis dengan midterm tu, Madam. Boleh saya minta tarik lain, Madam, selain hari Sabtu, Madam? Boleh. Nanti Nadia WhatsApp saya. Baik, Madam. Terima kasih, Madam. Sama. Okay, kalau tak ada apa-apa